Dan tiyarah dari segi hukumnya termasuk dalam asyirkul asghar, syirik asghar dari segi asalnya, dan ia boleh membawa kepada syirik akbar, mengikut kepada kepercayaan dan i'tiqad orang yang bersial itulah. Baik. Kerana ia termasuk dalam menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. So dia hukum dia macam pakai tangkal juga. Kerana Allah Ta'ala tidak jadikan burung lintah kanan atau kiri sebagai tanda kita ada nasib baik atau nasib malang. Itu adalah kepercayaan ataupun khayalan kita semata-mata. Tuhan tidak pernah dalam mana-mana kitabnya, dalam mana-mana hadis Nabi SAW menyatakan bahawa kalau kamu nampak burung terbang ke arah ini baik, burung terbang ke kanan tak baik. Dan tidak ada dari segi scientifically pun tidak ada kaitan sama sekali dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Musannif rahimahullah membawakan kepada kita 8 dalil. Dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala babu ma jaa fi tatayyuri, wa qaulillahi ta'ala ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dalam surah Al-A'raf ayat 131 firman Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya sial mereka itu, nasib malang mereka itu berada daripada sisi Allah, berasal daripada Allah, yakni Allah yang tentukan, takdir Allah. Apa yang kamu kata sial-sial itu semua ialah takdir Allah. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat ini ialah berkenaan dengan Fir'aun dan kuncu-kuncunya, di mana firman Allah, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ. Apabila datang kepada mereka, timpa kepada mereka kebaikan, kesuburan, rezeki yang banyak, mereka kata inilah kita berhak dapat. Ini semua pasal kita lah orang bagus. Tapi bila datang musim kemarau, banjir dan sebagainya, mereka kata ini punca Musa dan Bani Israel dan umatnya. Jadi punca kita dapat segala bala bencana ini. So mereka yatayyaru bi Musa wa man ma'ah. Mereka menganggap Musa dan pengikut-pengikut Musa sebagai punca kepada kesialan ataupun nasib malang yang menimpa mereka. Jadikan Musa sebagai sebab. Sedangkan Allah Ta'ala kata, ala innama ta'iruhum 'indallah. Sedangkan semua perkara buruk yang menimpa mereka itu adalah daripada Allah, di sisi Allah, ditentukan oleh Allah. Sebab itu Allah Ta'ala kata dalam surah Ali Imran, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kemudian Allah Ta'ala bantah perkataan orang musyrikin, orang munafiqin, yang mana in tusibhum hasanatun, bila kena kepada mereka kebaikan, dia berkata ini hak kita. Bila kena keburukan, dia tuduh ini punca Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala kata, qul, kata oleh Muhammad, kullun min indillah, semuanya daripada sisi Allah. So dia ada beza. Kebaikan min Allah, daripada Allah. Keburukan min nafsik, daripada diri kita. Tetapi kebaikan dan keburukan semuanya min indillah, daripada sisi Allah. Yakni apa makna? Yakni apa saja kurnia, nikmat yang kita dapat ini, semuanya adalah tafaddulun, kurniaan daripada Allah. Kita tak ada hak. Kita bukan ada hak apa-apa. Tuhan bagi kita tengok, bagi kita dengar, bagi kita berjalan, bagi kita mulut boleh bercakap, bagi mata boleh celek, bagi mata celek, bagi telinga dengar, bagi muka, bagi hidung, nyawa hidup ni semua. Itu bukan hak kita pun. Kita asal tak wujud. Kita tak ada dakwah, kata ni aku punya ya Allah, pasal tu kau kena bagi. Tak ada dakwah, kan? Jadi semua itu hanyalah kurnia Allah Ta'ala. Tuhan bagi kita kaya, duit melimpah ruah, bukan hak kita pun. Kita dulu bukan ada apa pun. Kita tak pernah wujud pun. Tuhan yang cipta. Itu dia yang bagi, semata-mata kurniaan dia. Jadi orang kaya tak boleh dakwah kata ini memang hak aku, kenapa Tuhan suruh aku bayar zakat. Dan orang miskin tak boleh kata pasal apa Tuhan tak bagi aku kaya. Kerana kaya dan miskin hak Allah Ta'ala.
Orang sihat, orang sakit pun sama juga. Kan? Orang sihat tak boleh kata pasal apa aku kena pergi ziarah orang sakit, Tuhan suruh ziarah orang sakit. Dan orang sakit tak boleh kata pasal apa Tuhan bagi aku sakit, tak bagi aku sihat saja. Pasal engkau tak ada hak untuk sakit, untuk sihat. Semua tu ketentuan Tuhan. Tugas engkau redha dan sabar. Sabar dan redha. Kan? Sama juga hidup dengan mati. Jadi orang mati tak boleh kata, ya Allah, kenapa bagi aku matilah? Kalau tak mati esok dosa, tak ada hak. Yang hidup pun sama. Awak bagi aku hidup zaman ni, awak tak hidup zaman sekian, waktu sekian. Tak ada hak. Bukan hak engkau untuk engkau hidup bila, kau mati bila, kau sakit bila, kau sihat bila. Itu semua tidak ada sebarang hak. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah. Semata-mata daripada Allah, kurniaan Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Tapi kalau benda tu musibah, Hakikatnya bila kena musibah, kena keburukan, kena dosa, hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka puncanya adalah daripada diri kamu. Sebab perbuatan kamu, perbuatan kita ni hanya berhak dapat yang buruk-buruk saja. Tuhan bagi kita sihat, kita kaya, awak kita ni amal bagus sangat ke? Tak ada. Kan? Tuhan bagi kita pahala, kurnia macam-macam ni. Awak, amalan kita ni memang hebat ke? Memang perfect ke? Tidak. Itu semua kurniaan ya. Allah Ta'ala dah janji dah, satu kebaikan bagi 10 ganda. Padahal sebenarnya kerana ikutkan kebaikan yang kita buat tu, tak layak dapat apa pun. Kan? Kita berzikir, Tuhan kata, Nabi SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi kulli harfin hasanah wal hasanatu bi 10 amsalha. Siapa yang baca kitabullah, satu huruf, satu kebaikan, dan satu kebaikan digandakan 10 kali. Awak kita sebut Quran betul sangat ke? Kan? Ha dengan ha pun tak dengar. Kan? Dosa mata pun tak tutup, telinga tak tutup. Lepas baca Quran membawang pula, sambil-sambil baca Quran pun yang tengok Quran kawan depan tu paldu tu. Kan? Sambil-sambil dia baca, sambil-sambil dia tadarus tu bulan puasa tu. Kan, pakai duk perhati mushaf siapa paling lawa. Kan? Itu kan tak layak dapat apa pun. Kan? Tak layak dapat apa pun. Kita salat apa semua, tangan kaki kita ada bergerak, dia bukan kita punya, Tuhan yang bagi. Kalau dia tak bagi pahala apa pun, kita bukan layak pun. Kita bukan boleh bantah pun. Kalau Tuhan kata, kamu hendaklah solat, puasa, zakat, haji, dan aku tak bagi apa pun. Tapi kalau hampa tak buat, aku azab. Tuhan tetap adil. Tuhan tetap adil. Kerana kita hamba. Kita bukan pekerja, kita ni hamba. Hamba, kalau dia ikut cakap Tuhan dia, tak layak dapat ganjaran. Tuhan dia tak wajib bagi ganjaran. Tapi kalau dia mengingkari cakap Tuhan dia, dia mesti kena hukumnya. Itulah keadaan hamba. Tapi Allah Ta'ala rahmah, sifatnya rahmat, belah kasihan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kurniaannya banyak, kemurkaannya diatasi oleh belah kasihannya. So, faminallah. Adapun daripada kita ni hanya layak dapat azab, hukuman, banjir yang berterusan, kemarau yang panjang lagi, kan, macam-macam kita ni. Kan? Hakikatnya itu. Tetapi bila Tuhan kata qul kullum min indillah, tapi dari sudut ciptaan, dari sudut takdir, anggaran, itu semua datang daripada Allah. Tak kira baik ke buruk ke, semua itu datang daripada Allah. Dari segi takdir ataupun dari segi sebab, maka kebaikan itu sebabnya semua datang daripada Allah. Allah yang bimbing kita, Allah yang mudahkan kita. Sebab itulah para ulama selalu kata, apa yang baik itu daripada Allah, apa yang buruk itu daripada diri kita. Itu memang datang dalam ayat Al-Quran. Ini berpunca. Apa yang elok, yang baik itu adalah daripada ganjaran bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana manusia asal kita diciptakan oleh Allah Ta'ala, kita diciptakan dengan syahwat. Syahwat itu yang mengatasi kita sebenarnya, walaupun kita diberi fitrah, tetapi syahwat itu yang sebenarnya menunggang kita. So kalau tidak kerana Tuhan bimbing kita, Tuhan kalahkan syahwat kita,
Tuhan menangkan fitrah kita, iman kita, kita juga akan terbelenggu dengan syahwat. Nas'alullah al-afiyah. Ya. Ala kulli hal, itu makna ayat ini. Dan wajah dalalah ayat ini dengan bab ialah kerana Allah Ta'ala menyebutkan tatayyur ini ialah amalan Fir'aun. So, Tuhan cerita pasal dalam ayat ni berkenaan dengan amalan Fir'aun. Fir'aun yang suka tatayyur ni, yang suka memburung ni, suka mensial ni, Fir'aun. Dengan Fir'aun. Kan? So Fir'aun yang suka kata ni Musa ni sebab sial, sekian sebab sial. So dia adalah perangai, kepercayaan, akidah, i'tiqad, amalan orang kafir. So apa yang dinisbahkan kepada amalan, i'tiqad, perangai, cara hidup, budaya, adat yang Tuhan Azza wa Jalla nisbahkan kepada orang kafir atau kepada syaitan, maka hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Apa sahaja benda yang dinisbahkan syarak sebagai ia adalah amalan khususiyah, dikhususkan, diikhtisaskan, dijadikan amalan itu atau perkataan itu atau kepercayaan tersebut atau i'tiqad atau perangai itu sebagai ciri-ciri orang kafir, maka hukumnya adalah haram bagi orang Islam melakukannya. Hukumnya adalah haram bagi orang Islam melakukannya.